Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi di dalam program kita belajar membaca Al-Quran langsung daripada ayat-ayat Quran tersebut berserta dengan penjelasan tentang hukum tajwid yang terdapat pada setiap kalimah yang terdapat di dalam ayat-ayat Quran tersebut. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita, saya mohon kepada sahabat-sahabat semua yang baru view tolong subscribe dan kemudian share dengan kawan-kawan yang lain. Dan sekiranya semua yang subscribers juga yang baru view, jika ada cadangan-cadangan boleh masukkan dalam ruang komen, dalam ruang komen, dan saya akan baca setiap komen yang diberikan, dan dengan itu saya akan beri respon terhadap komen-komen tersebut. InsyaAllah saya akan bertindak di atas cadangan-cadangan. Kali ini kita akan membaca iaitu siri yang ke-6, itu daripada ayat 159 hingga 163. Ayatnya pendek-pendek, sebab itu banyak dapat ayat, baca ayatnya. Dan kita masih lagi dalam surah yang kedua, surah Al-Baqarah, tetapi kita berada di dalam juzuk yang kedua. Maknanya kita telah jauh meninggalkan juzuk pertama. Maknanya kita dah mula pandai membaca, belum lancar tetapi pandai membaca. InsyaAllah saya berdoa kepada Allah SWT supaya semua yang mengikuti video saya ini, program pembelajaran saya ini akan diberikan kebijaksanaan, dicurahkan rahmat serta diberkati atas usaha kita semua, insyaAllah. Baik, kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, iaitu ayat yang ke-159 ini bermula dengan inna. Perhatikan hukum yang ada di sana, iaitu nun bertasydid, kita baca dia dengan wajib hukum. Kemudian na di sini digabungkan dengan diidghamkan, dimasukkan kepada huruf lam di sini, iaitu dalam kalimah allazina, iaitu dibaca dengan idgham syamsi, iaitu innal. Kemudian ladzina. Baik, di sini ada satu lagi hukum, tadi idgham syamsi, dan satu lagi hukum ialah mad asli, kita baca zi itu dua harakah. Kemudian kita pergi pada kalimah berikutnya, yaktumuna. Perhatikan ya, dia digabungkan dengan kaf yang mati, yak. Kemudian ta itu tu, kemudian mim waw di sini dibaca dengan panjang dua harakah, mad asli, ya. Kemudian na satu harakah. Kemudian kita jumpa kalimah ma, di sana ada tanda gelombang menunjukkan kita kena baca panjang. Kerana apa? Kerana ada hukum di sini, iaitu mad jaiz munfasil, sebab alif bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Kerana itu dia dipanggil mad jaiz munfasil. Kita baca 4 atau 5 harakah. Ma. Kemudian kita jumpa kalimah anzalna. Baik, perhatikan sini ada hukum ifa hakiki, iaitu di mana nun bertemu dengan huruf ifa. Nun sukun, perhatikan, nun sukun bertemu dengan huruf ifa. Huruf zai ini adalah huruf ifa, maka kita baca dengan hukum ifa hakiki, iaitu antara izhar dengan idgham, itu hukumnya. Anzalna. Nah, di sana kita baca panjang, iaitu zal itu kita matikan, digabung dengan lam yang mati, dan kemudian nun di sana kita baca panjang dua harakat sebab nun bertemu dengan alif, iaitu mad asli hukumnya. Kemudian kita jumpa kalimah mina. Mi satu, na satu, tetapi nun itu, na itu bertemu dengan alif lam qamariyah, iaitu alif lam qamariyah, huruf ba adalah huruf qamariyah, maka kita baca dengan izhar qamariyah, iaitu minal, iaitu digabungkan nun dengan lam yang mati. Kemudian bainati. Baik, bayi di sana sebelum ya pada di atas ada hukum di sana, iaitu ya itu dibaca dengan lim, satu harakah saja, bayi dengan lembut. Dan na di sana kita baca panjang sikit, nati, iaitu dua harakah kita baca, sebab selepas nun tu ada huruf alif, iaitu ada hukum mad asli di sana. Selepas hukum mad asli kita jumpa kalimah wal huda, iaitu terdapat di sana hukum izhar kamari, di mana kita kena membaca waw itu dengan bunyi wal. Bila kamari, huruf lam itu ada tanda mati. Saya telah tertinggal tanda mati di sini. Wal huda, sebab huruf
Baik, satu nun bubuh tanda mati. Waw mesti ada tanda mati. Jadi itu tanda. Kalau tak ada pun kita kena baca dengan izah kamari sebab huruf huruf waw itu adalah huruf ha itu adalah huruf kamari. Dia tidak ada bertasydid. Kalau ada bertasydid itu maknanya dia samsiah. Kamariah ni ha adalah huruf kamariah, maka kita baca wal huda. Dah kita baca panjang dua harakat. Kenapa? Kerana dia mad sali, iaitu sebab huruf dal ada huruf alif yang menompang di atas ya. Bukan kita baca ya, tak. Kita tak baca dai. Ingat tu. Dia menompang saja. Ya tu jadi macam pemandu kereta. Kereta membawa alif. Begitu. Jadi itu maksudnya ya itu. Jangan dibaca ya itu, tetapi yang dibaca ialah huruf mad itu, menunjukkan dia panjang. Baca da. Selepas itu kita jumpa kalimah min. Selepas itu huruf nun, ada huruf mim kecil di sana. Mim ditambah huruf mim di situ menunjukkan nun sukun bertemu dengan huruf kita baca dengan iqlab, iaitu bunyinya mim lebih kepada huruf mim itu sebab dia bubuh huruf mim di sini tandanya. Mim ba'di. Mim ba'di, ada kalimah berikutnya ba'di satu-satu, ba' satu, di satu, kemudian sambung dengan ba'di ma panjang dua harakat, iaitu selepas mim pada satu ada huruf alif baca dengan mad asli. Kemudian kita jumpa bayannahu. Baik. Bayannahu. Baik. Tengok hukum yang ada di sana. Pertama nun. Pertama kita tasydidkan huruf ba dengan huruf ya. Jadi bunyi bayi. Kemudian ya tu dia tasydid dengan huruf nun pula. Nun bertasydid kita baca dengan wajibul gunnah. Jadi macam mana bunyinya? Bayannahu. Baik. Na dua panjang baca kerana dia ada alif serta huruf nun baris atas. Jadi dia menggunakan hukum asli baca dua harakat. Dan hu, kemudian kalimah berikutnya ialah linnasi. Baik, wajibul gunnah iaitu lam ini didigamkan dengan huruf nun di sana bertasydid. Jadi baca dengan linnasi. Wasakkan dia dengan huruf nun yang bertasydid, iaitu baca dengan wajibul gunnah huruf nun itu, dan kemudian na itu baca dengan mad asli dua harakat. Lin dua, na dua, si satu. Baik. Selepas itu kita jumpa fi. Baik. Itu kita tak baca fi saja oleh kerana fi ni fi bertemu dengan alif lam kamariah. Huruf kaf adalah huruf kamariah ni, huruf kaf kamariah. Baca dengan izah kamariah. Itu fa ni, fi bunyinya fi baris bawah digabungkan dengan lam yang mati bunyinya fil. Kemudian kitabi. Baik. Saya baca kitabi. Ta tu panjang sebab ta bertemu dengan alif. Kita guna hukum asli yang ada ditulis di situ. Kemudian saya baca juga B di situ. Menunjukkan di selepas atas huruf B itu ada lam alif. Menunjukkan kita tidak boleh wakaf, tidak boleh berhenti di situ. Kalau nak berhenti, selepas kita sambung satu kalimah pun cukup. Saya ambil contoh, saya bacakan. Fil kitabi ulaik. Baru kita sambung ulaika yal'anahumullah. Itu cara membaca. Kalau kita nafas dah habis, kita cuba sampai satu kalimah pun cukup. Menyambung dia. Asalkan kita jangan berhenti di sini. Jangan berhenti fil kitab. Jangan berhenti di situ. Sebab ada lam alif. Itu hukum dia. Jadi cara membacanya kita mesti sambung, iaitu fil kitabi ulaika. Baik, perhatikan hukum-hukum yang terdapat dalam ulaika, iaitu kita dapat ada satu hukum, iaitu mad wajib muttasil, baca 4 atau 5 harakat. Ulaika satu, kaf satu, i satu. Kemudian kita jumpa kalimah yal'anuhumu. Yal'anuhumu, tapi mu yang terakhir itu bertemu dengan nama Allah. Maka baris depan bertemu dengan nama Allah. Nama Allah itu kita baca dengan tebal, iaitu Mullahu. Allah dua harakat, jalalah tebal bacanya, dan lah itu bunyinya dua harakat panjangnya. Hu. Dan kita berjumpa dengan kalimah berikutnya wa yal'anahumul
la'inun. Baik. Saya terus baca dia sampai habis sebab wayal anahumu, humu tak ada hukum melainkan mim yang akhir ni iaitu mu, dia bertemu dengan alif lam samsiah. Jadi kita baca mul, diramkan huruf lam sana. Dan lam itu bertemu pula dengan alif. Di sana ada alif kecil di sini, baca dengan mad asli. Dan kemudian kita wakafkan, sukunkan huruf nun itu, iaitu sebelum nun ada huruf ataupun ada mad asli di sini. Nun itu mad asli, jadi lepasnya kita sukunkan, maka kita baca dengan mad asli. Sukun kita baca dengan 2, 4 atau 6 harakah. Oleh kerana kita dah habis ayat 159, kita baca keseluruhan ayat tu. Kita habis satu ayat, kita baca. Baik. Sama-sama tarik nafas dan ikut sama-sama baca. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah. Saya berhenti kat situ. Baik, saya boleh sambung balik ataupun kita terus saja sebab sini wa yal'anuhumul la'inun, ataupun kita sambung daripada ula pun boleh. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Habis kita satu ayat. Baca. Baik, kita sambung kalimah berikutnya, iaitu ayat berikutnya bermula dengan kalimah illa. Baik. Il, dia hamzah digabungkan dengan lam yang bertasydid, bunyinya il. Kemudian lam di sini bertemu dengan alif lam samsiah. Jadi kena baca dengan idgham samsi, iaitu masukkan dia dengan huruf lam. Illal ladzina. Baik. Sini zi kita baca 2 harakah, dia mad asli sebab selepas zi ada ya di sini, sebelum ya baris bawah, dan ta sebelum alif baris atas. Ta mad asli juga. Bu, jadi kita baca illal ladzina tabu. 2 zi 2, ta 2, bu 2. Kemudian kita jumpa kalimah wa aslahu. Apa hukum yang ada dalam wa aslahu? Hu yang ada, iaitu mad asli, baca hu tu 2 harakah. Wa aslahu. Baik, ingat, walaupun saya mengajar tentang hukum mahraj, jangan lupa saya dah mengajar tentang bunyi macam mana mahraj sad. Misal contoh sad ini adalah hamas, kemudian dia isti'la, terangkat pangkal lidah kita apabila menyebut huruf sad. Wa aslahu hamas. Kemudian wa bayyanu, kalimah berikutnya wa bayyanu. Ada tak hukum? Ada. Mad asli nu tu dibaca 2 harakah sebab sebelum wa baris depan. Fa ulaika. Baik, jumpa juga, sama juga fa ula. Kita di sini ulaika. Jadi apa hukum yang ada di sana? Mad wajib muttasil dibaca la, itu 4 atau 5 harakah. Tapi di sini bermula dengan fa ula, pun tertinggal baris fa tu. Bila menulis kadang tu, bila kita menulis Quran kena berhati-hati. Saya yang dah biasa menulis pun kadang tertinggal. Fa ulaika atubu. Apa dalam kalimah ni, apa ada hukum? Ada hukum mad asli. Tu dibaca 2 harakah. Satu, tu 2, bu 2, 1. Atubu 1, 2, 1. Baik. Kemudian kalimah berikutnya ialah alaihim. Baik, perhatikan apa hukum, ada 2 sana. Ya itu bertindak sebagai huruf lin, jadi kita baca lai dengan lembut. Alai. Kemudian him, him matikan, mim itu mati.
Jadi kita baca dengan izhar syafawi. Ada dua hukum, lin dengan izhar syafawi. Kemudian kita terus dengan kalimah berikutnya, iaitu wa anat tawwabu. Baik, saya baca dua sekali kalimah. Wa a nun diidghamkan dengan huruf ta, sebab dia adalah ta adalah huruf samsiah. Kemudian sebelumnya alif lam. Jadi bacanya wa anat tawwa. Ta di sana di tasydid dengan huruf wa, bunyi tau. Oleh kerana ta tu pada atas, jadi kita baca macam lin. Tau. Kemudian baru baca wabu. Baik. Wa di sana ada satu hukum, iaitu hukum asli baca dengan dua harakah wa itu. Kemudian ba di sana baris depan bu bunyinya bertemu dengan alif lam samsiah, maka kita idgham samsikan huruf ba bu ini, bunyi bu ini dengan huruf ra, bunyinya bur. Tau wa bur rahim. Rahim dah biasa dengar, iaitu bila kita baca bismillahirrahmanirrahim macam tu bunyinya, bur rahim. Okey. Kita baca daripada illa, sebab kita dah habis ayat yang ke-160, kita sama-sama baca. Tarik nafas panjang-panjang, kita baca sama-sama, kita berhenti dekat sini. Ada anak panah di sini. Baik, daripada sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kita baca dengan ma'arif li, sukun kita ayat sana. Baik. Dapat dah baca. Okey. Kita pergi kepada iaitu ayat yang berikutnya, iaitu ayat 161. Tadi 60. Baik. Dia bersambung dengan papan putih yang berikutnya. Baik, kita baca sini dulu. Kalimah yang pertama kita jumpa ialah sama juga dengan di sini, yang di atas tadi. Ada 3 hukum di sana. Wajibul ghunnah, na bertasydid. Wajibul ghunnah, wajib didengungkan. Kemudian ada idgham syamsi di sana, nun kita idghamkan dengan huruf lam. Kemudian zal bertemu dengan ya di sini, sebelum ya baris bawah baca dengan mat asli. Jadi kita gabungkan dua-dua, kita baca sama-sama. Innal ladzina. Baik. Itu bunyinya bacaannya. Kafaru. Baik. Kafaru. Apa hukum yang ada di situ? Ada satu hukum, iaitu mat asli bunyi dia, iaitu ru itu dibaca dengan dua harakat sebab sebelum wa baris depan, iaitu mat asli. Wa matu. Baik. Matu. Baik, itu adalah mat asli. So kita baca ma dua harakat, tu dua harakat. Sebelum alif ada baris atas, sebelum wa ada baris depan. Jadi bunyinya wa matu wahum. Wahum, iaitu mim mati. Kita baca dengan izhar syafawi kerana ada hukum izhar syafawi di sana. Baik. Kuffarun. Kuffarun. Baik. Perhatikan apa hukum yang ada, iaitu pertama mat asli. Kuf fa itu mat asli. Run baca bunyi tak ada dengung, tak ada panjang. Dia pasal dibaca dengan izhar. Izhar apa? Perhatikan selepas dia ra tanwin ni jumpa apa? Iaitu jumpa huruf hamzah, huruf halqum, izhar halqi. Jadi kuffarun. Baru kita sambung kalimah berikutnya, ulaika. Baik. Ada satu hukum saja di sini yang perlu kita patuhi, iaitu baca panjang la itu 4 atau 5 harakah dengan hukum mat wajib muttasil. Sebab alif ini bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Kemudian kita sambung kalimah berikutnya, alaihim. Baik, sama juga ada dua hukum di sana. Tadi kita pun ada jumpa alaihim, iaitu pertama lin, yang kedua izhar syafawi. Jadi kita baca alaihim. Alaihim sama di sini. Perhatikan sini. Sama tak? Sama. Jadi itulah ada dua hukum. Baik. Kemudian kita sambung la'anatu. Lam kita gabungkan dengan ain yang mati, bunyi la. Daripada lam mahrash lam pergi kepada mahrash
Ain tengah alaikum, kemudian kita na, kemudian tu di sana. Baik. Tu di sana bertemu dengan nama Allah. Maka kita kena idgham samsikan huruf ta ini dengan huruf lam di sana. Dan dibaca dengan tebal. Sebab sebelum nama Allah baris depan atau baris atas pun kena baca dengan tebal. Melainkan ta itu baris bawah. Baru baca dengan nipis. Jadi saya tulis sini Jalallah dibaca tebal. Kemudian ta itu dibacakan idghamkan dia dengan lam, itu maksud idgham samsi. Kerana huruf lam itu adalah huruf samsiah. Maka kita baca la'natullahi satu. Wal malaikati wal malaikati. Apa hukum yang ada di sana? Iaitu pertama izah kemari. Waw ini kita gabungkan dengan huruf lam di sana. Wal bunyinya dengan izhar sebab selepas lam itu ada huruf kamariyah, huruf min. Kemudian di sana la itu kita baca juga dengan panjang 45 harakat sebab ada hukum mad jaiz mufasil. Kemudian baik. Perhatikan berikutnya, kita akan sambung di papan yang berikutnya. Sebelum itu kita baca. Kita baca dulu sebab nanti kan kita lupa. Baik. Kita baca separuh dulu sampai wal malaikah. Baca. Sini kita wakaf dengan ta ni, kita wakafkan dia dengan ha. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sampai sini. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikah. Iaitu atas orang kafir itu apa? Allah bagi dia laknat Allah ke atasnya, laknat para malaikat juga melaknatinya, dan juga manusia juga melaknati orang yang kufur, iaitu orang yang engkar kepada Allah SWT. Perhatikan iaitu papan berikutnya, iaitu sambungan daripada ayat 161. Kita ingat tadi iaitu la'natullahi wal malaikah, laknat Allah dan laknat malaikat ke atas orang kafir, dan juga sekarang sambungan dia dan juga laknat manusia seluruhnya. Baik, iaitu manusia apa? Manusia yang beriman. Baik. Kita sambung daripada wal malaikati wan nasi ajma'in. Kita pergi pada wan nas dulu. Wan nas ada dua hukum di sana. Idgham samsi, huruf waw dimasukkan dengan huruf nun, diidgham dengan huruf nun. Sebab dia adalah lam samsiah, huruf nun adalah huruf samsiah. Jadi kita idgham samsikan waw dengan nun. Dan nun itu bertasydid, maka kita dengungkan dia. Wan wajibul gunnah. Kemudian na di sana selepas alif, na baris di atas, nun baris di atas. Maka kita baca dengan mad asli. Wan nasi. Kemudian kita sambung di sini ajma'in. Baik. Perhatikan ada dua hukum di sini. Di sini huruf di sini adalah jim huruf qalqalah. Karena dia mati kita kena baca dia dengan qalqalah sughra. Kemudian ma, kemudian in, saya baca panjang, ingat, iaitu apabila huruf terakhir huruf nun itu kita sukunkan, apapun huruf yang terakhir kita sukunkan, tetapi sebelum huruf yang disukunkan itu ada mad asli, maka kita kena baca dengan mad alif disukun, iaitu 2, 4 atau 6 harakah. Faham? Walaupun dah selalu dengar, saya ulang dia punya prinsip, dia punya kriteria kenapa kita baca dia panjang gitu. Iaitu hukumnya mad alif disukun, bacaannya 2, 4 atau 6 harakah. Bunyinya wan nasi ajma'in. Baik. Makna lidah kita pergi kepada makhraj nun, iaitu gusi atas pangkal gigi kacip, hujung lidah kita pergi. Baik. Kita pergi kepada ayat yang ke dah dapat tadi, ayat yang ke 161. Kita pergi pada ayat yang 162. Bermula dengan kalimah khalidina. Khalidina ada dua hukum di sana, tetapi hukumnya sama, mad asli. Kha kita baca 2 harakah,
Sebab sebelum alif ini ada baris atas, ada alif kecil. Kemudian di pun kita baca 2 harakah, iaitu mad asli sebelum ya baris bawah. Jadi hukumnya mad asli 2 harakah. Khalidina. Kemudian fiha. Sama juga, fi pun 2, ha pun 2. Di situ juga hukum mad asli. Kenapa mad asli? Sebelum ya baris bawah, sebelum alif baris di atas. Di sini kita boleh wakaf kalau kita nak wakaf, tapi pendek sangat. Jadi kita baca saja. Nak berhenti boleh. Baca macam mana kita berhentikan, sama juga. Kalau sambung bunyi je 2 harakah juga. Khalidina fiha la. Kalau sambung cuba juga. Kalau saya berhenti, Khalidina fiha pun 2 juga, tak ada perubahan. Sambung atau wasal, wakaf ataupun wasal, tidak ada perbezaan bunyi, dan hukum juga tidak berubah. Kemudian kita jumpa la tadi, mad asli. Kemudian yukhaffafu, satu-satu, tak ada hukum apa, kita zahirkan. Yang penting tahu bahawa kha ini ditasydid dengan huruf fa. Bunyinya khaf, yu, khaf, fa, fu. Lahir ke mahraj yang betul-betul. Fa ni apa mahrajnya? Iaitu bawa gigi kacip pergi kepada perut bibir bawah. Yukhaffafu. Kemudian anhumu. An di sini nun sukun. Kenapa dia sukun nun ni? Sebab dia nun ni bertemu dengan huruf ha. Maka kita baca an itu macam mana? Dengan izhar, tanpa dengung, tanpa panjang. Anhumu. Baik. Mu yang penghabisan ini dalam kalimah anhumu ini, iaitu dia bertemu dengan alif lam kamariah, maka kita bunyi anhumul, iaitu mim ini dia izharkan dengan huruf lam yang mati, mul. Jadi kemudian zabu. Baik, za 2 harakah sebab apa? Sebelum alif ada baris atas. Baca dengan mad asli. Jadi bacaannya daripada la yukhaffafu anhumul azabu. Kemudian sambung wala hum yunzarun. Baik, perhatikan hukum. Wala apa hukum? Ada mad asli sana, la dibaca panjang 2 harakah. Hum apa hukumnya? Iza syafawi. Sebab mim mati, maka baca dengan 1 harakah saja. Hum, tutup bibir. Kemudian buka bibir balik semula, sebut yung efa, iaitu nun sukun bertemu dengan huruf za, iaitu huruf za itu adalah huruf efa. Maka kita baca dengan efa hakiki. Kemudian ra, run. Baik, sebelum nun sukunkan waw ini adalah mad asli juga, iaitu run. Jadi sebab kita baca dia dengan mad arid disukun 2, 4 atau 6 harakah. Baik, kita baca daripada khalidina fiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Dapat. Kalau tak cukup nafas, tarik betul-betul nafas tu. Berhenti kat sini saja. Saya bagi baca, contoh baca. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Okey, tu sedap lagi baca kan? Sebab kita berhenti kat sini, nafas kita panjang sedikit. Kemudian kita sambung wa ilahukum. Ada hukum, 2 hukum kat sana. Satu, mad asli, iaitu la. Nampak perhatian lepas lam ada huruf alif kecil dan dia baris di atas lam itu. Jadi baca 2 harakah. Kemudian kum di sana iza syafawi. Itu tak apa, 1 harakah dia bunyi. Tutup bibir aja. Kum wa ilahukum ilahum. Kalimah berikutnya ilahu. Baik. La di sana pun mad asli, tapi tanwin ini bertemu dengan huruf waw. Jadi kita baca macam mana? Ilahu, iaitu dengan idgham ma'al gunnah 2 harakah, iaitu dengan dengung. Kemudian wahid. Baik. Ataupun wahidul kalau kita wasal, tetapi kalau kita wakaf kita baca dia hid dengan qalqalah kubra. Contoh saya baca dengan wajah yang pertama dengan wakaf.
Wa ilahukum ilahun wahid. Nampak lantunan dak bunyinya. Itu qaqalah kubra. Kemudian kita sambung dengan kalimah berikutnya la ilaha. Kenapa panjang la tu saya baca? Di sana ada hukum mad jaiz munfasil di mana alif bertemu dengan hamzah. Iaitu jadi kita baca la tu panjang dia 4 atau 5 harakah. Dan kemudian kita jumpa kalimah ilaha, la juga panjang 2 harakah, satu saja hukum dia mad asli. Ilaha illa, kemudian hamzah tu kita tasdid kan, hamzah tak ada baris pula. Dua-dua hamzah saya tak ubah baris. Ila ila hamzah bila dia duduk di bawah, di baris bawah. Tu dalam penulisan Osmaniyah, apabila hamzah itu duduk di bawah, di baris bawah lah. Kalau dia duduk di atas, maka dia baris di atas atau baris depan. Jadi kita baca la ilaha illa, hamzah ni ditasydid dengan huruf la. La pun jadi hukum mad asli. Kemudian huwa, baik, huwa, perhatikan di sana saya ada tulis idgham samsi. Maknanya waw ini bertemu dengan alif lam samsiah. Apakah huruf samsiahnya? Huruf ra di sini. Jadi bacaannya huwa rahmanur. Baik, nun pun sama juga bertemu dengan alif lam samsiah, dibaca dengan idgham samsi juga. Nur rahim. Baik. Him tu kita baca panjang. Ma di sana dua harakah mad asli. Tadi ingat hukumnya idgham samsi. Yang sini pun kita jumpa idgham samsi juga. Jadi nun tu kita masuk dengan ra pula. Macam kita baca bismillahirrahmanirrahim lah. Sama. Cuma di sini bezanya tak ada beza, cuma bezanya sini huwa aja. Huwa rahman. Kita tak baca bismillahir. Baik. Huwa rahmanur rahim. Habis. Jadi ini tadi sama. Mim kita sukunkan, sebelumnya ada mad asli, baca dengan mad asli sukun 2, 4 atau 6 harakah. Jadi begitulah kita bacaannya, kita baca daripada mula. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Wajah yang berikutnya ialah kita sambung. Tadi kita berhenti hid. Kita wasal terus. Tarik nafas panjang-panjang sedikit sebab berlatih dengan nafas. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Sadaqallahul azim. Jadi tamatlah bacaan kita daripada ayat 159 hingga 163, iaitu surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Kita berada dalam juzuk yang kedua, dalam siri yang ke-6. Dengan itu saya mengucapkan banyak terima kasih kerana mengikuti program ini, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat terus berada di dalam program belajar membaca Quran berserta dengan hukum-hukum tajwid, insya-Allah. Berjumpa lagi.